Tes, cubaan. Tes, cubaan. Ini lagi tes. Oh, tes. Okey. Tak apalah, saya guna ni lah, ya. Dia mati-mati sikit, tapi tak apa. Cuba 1 2. Ni lagi kuat. Cubaan. Ini okey kot. Ini okey kot. Bismillah. 1 2. Okey, ini okey. Kalau pakai mic ni rasa macam suara Anwar Zain sikit ya. Dia jadi lebih bergema lah, lebih sedap sikit lah. Okey, baik. Bismillah. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Hafizam kerana menjemput sebentar tadi. Okey, baik, kita akan sambung ke fasa seterusnya. Tadi kita dah cerita sehingga umur 15 tahun. Dan sekarang ni kita masuk ke macam mana kita daripada fasa ni nak masuk ke fasa 16 tahun ke atas, fasa kelima ni. Mungkin Umi akan buka bicara dululah, insyaAllah. Okey, fasa 5, 16 hingga 17 tahun. Jadi tadi Umi ada cerita kan, macam mana Umi menyediakan suatu suasana pembudayaan Al-Quran daripada rumah sejak anak-anak kecil lagi. Jadi dalam minda Umi sebenarnya, Umi tak pernah lah macam dictate anak-anak kan. Kata okey, satu hari kena hafaz Quran. Perkataan tu tak keluar sejak mereka kecil lagi. Apa yang Umi lakukan ialah Umi mengajar mereka Al-Quran kan, sediakan suasana yang Islamik. Frame-frame gambar yang digantung di rumah adalah frame-frame ayat-ayat Quran yang besar-besar. Jadi mereka buka mata tu dengan melihat ayat Quran, mendengar Al-Quran, dan perbicaraan dalam rumah pun kita kontrol kan. Apa-apa yang kita sembangkan tu adalah lebih kepada perkara-perkara yang inilah yang soleh kan, yang mendidik anak-anak ke arah seorang Islamik kan. Jadi bait-bait tinggi tu kita kurangkan kan, marah-marah tu kurangkan. Walaupun anak ni degil dan sebagainya, kita lebih kepada menggunakan kelembutan seorang ibu untuk mendidik anak-anak. Jadi untuk anak Umi, mereka tak pernah stres ataupun rasa berat kan untuk memikul satu proses menghafal yang very rigid daripada kecil. Mereka melalui dengan kegembiraan. Pergi ke sekolah, guru-guru menggalakkan mereka hafal kan. Mereka bersedia dalam suasana kawan-kawan yang juga menghafal. Sampai satu peringkat, Umi terkejut. Anak Umi sendiri yang menyuarakan hasrat untuk menghafal Al-Quran. Itu ketika berusia 16 tahun. So Umi tak boleh kata, okey Aiman, Umi nak hantar ke Ma'had Tahfiz. In fact sebab Umi dengan Abah, kami sistem sekular kan. Kita dibesarkan dan dididik dengan sistem sekular. Apa yang kami faham adalah pembelajaran di Malaysia, minimum education adalah SPM. Jadi SPM tu mesti kena genggam kan. Itu yang kita faham. Jadi apa-apa yang tahfiz ke apa ni, lepas SPM. Itu yang Abah pun sama macam Umi lah. So kita tak biasa benda ni kan. Tapi bila anak sendiri menyuarakan, Abah, Aiman rasa terlalu lewat kalau lepas SPM. Aiman nak buat sekarang. Ketika usia 16 tahun. Tapi pada ketika itu bukanlah first time dia baru nak hafal Quran. Tapi telah ada dalam 2 hingga 3 juz dalam dada. Sebab Umi hantar sekolah Islam dan di sekolah ada kan, sekolah rendah tu juzuk amma dah cover, form 1, form 2, form 3 tu adalah surah-surah pilihan dan juz 29. Jadi all in all dalam 2 hingga 3 juz dah ada. Jadi bila dia kata dia nak berhenti sekolah akademik untuk fokus pada hafazan saja, kita macam first time tu macam biar betul ni, betul bincang-bincang, kami turuti kehendak Aiman anak sulung dengan tulis surat ke sekolah minta tangguh belajar akademik untuk pergi ke Ma'had Tahfiz. Jadi dengan kerelaan hati dia sendiri kan. Sebab satu proses hafazan Al-Quran ni dia kena bangun seawal 4 pagi. Anak-anak kan, anak-anak laki-laki, remaja, muda, belia kan. 4 pagi dah bangun prepare nak ni solat tahajud, solat subuh
kan dia punya tasmi' dia, murajaah dia, day in day out sepanjang hari tu dengan Quran semata-mata, kan, anak 16 tahun 17 tahun. Jadi memang satu yang very challenging lah kalau anak-anak tu tak bersedia. Sebab rata-rata sekarang ramai ibu bapa yang melorongkan anak-anak tu, sehingga ada kes-kes ibu bapa yang memaksa anak hafaz Quran. Jadi untuk Umi tak pernah paksa mereka daripada kecil. Kita sediakan suasana, kan, inilah pembudayaan tu sampai mereka sendiri yang terlorong untuk menghafal Quran. Dan bila untuk kes Umi anak pertama, jadi dia diikuti oleh adik-adik yang lain. Tahun berikutnya Syamil pula, abang buat, abang Long buat, Angah pun nak buat, kan. So dia pun masuk. Jadi Farhan merasa, so, ada gap tadi, kan, kata anak Umi ada gap 3 tahun. Farhan dengan Suhail dia kategori manja sikit lah, sebab yang 3 tu macam abang-abang sikit yang ni. Tapi bila dia balik kampung, atuk kata, Farhan tak payah hafaz Quran lah, atuk kesian tengok Farhan, nanti asyik dengan Quran je. Lagipun kalau Farhan nak hafal lupa berdosa. Atuk-atuk ni kan dia sayang cucu dia ni, tak dapat gambarkan cucu dia dengan Quran je. Tambah Farhan pergi ke environment masjid, hafazan dia tu di masjid Ulu Kelang ke apa. So memang dia hafaz dalam masjid, kan, memang duduk kat tiang dalam masjid tu bersandar dan hafal, kan. Memang satu kehidupan dengan Quran semata-mata, kan. Jadi kalau untuk orang nenek tu, dia tak dapat bayanglah cucu dia tak dapat main game ke apa, kan. Tak adalah negatif sangat, tapi maksudnya manja, kan. Lalu Farhan pun teruja lah, Umi macam mana ni, atuk kata tak payah hafal Quran, kan. Tapi abang Long dia tadi, Aiman kata, aku dah berjaya buktikan kita boleh hafal Quran. Ni, hang pun kena hafal Quran juga. Sebab apa Allah kata orang yang hafal Quran kalau lupa berdosa? Sebab the more reason Allah nak kita sentiasa dengan Al-Quran. Al-Quran tu mengalir dalam darah kita, kan, mengalir dalam jiwa kita. Sentiasa ada ayat Quran dalam poket untuk kalau ditolak jadi imam, kita bersedia jadi imam, kan, sebab kita Al-Hafiz, kan. Sebab tu kita terpilih, insan terpilih. InsyaAllah aku yakin hang boleh buat. Dia ada darah Kedah sikit, kan, abah dia orang Kedah. Hang aku tu biasalah. Jadi Abang Long telah ambil peranan meletih bagi pihak Umi, which is okay lah. Satu berkata, kita anak pertama kalau boleh kita didik mereka tu, kita start dengan pertama. Tapi in case dah terlepas, kan, dalam keadaan kita teruja untuk ada at least lah anak-anak yang hafal Quran, kita boleh jadikan anak kedua sebagai Abang Long, the trendsetter. Ataupun anak ketiga kalau tak sempat, kan, 2 dah terlepas. Ataupun mungkin silap-silap anak bongsu kita sempat kita, kan, didik mereka dan latih mereka menjadi Al-Hafiz, dan sempat ada seorang dalam ahli keluarga kita yang hafaz Quran, kan. So insyaAllah tak ada istilah terlalu lewat ke. Bila-bila masa saja terdetik hati kita untuk membina sebuah keluarga anak-anak profesional Al-Hafiz, insyaAllah ada jalan keluar dan kita boleh mencapai impian itu, insyaAllah. Okey, baik. Jadi nak mudah fahamnya dekat sini, cerita kami memang daripada darjah 1 sampai darjah 6 tu kita sekolah di sekolah aliran akademik biasa, kan. Masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 3 pun sekolah di aliran akademik biasa. Cuma waktu tingkatan 4 umur 16 tahun kami keluar daripada aliran akademik tu, kita masuk ke Mahat Tahfiz penuh masa. So dekat situlah dalam tempoh program yang kami pergi tu, tadi ada seorang juga Ustaz Hakam ni tadi, juga lulusan daripada sekolah yang sama. Dia pun program dia 2 tahun. 2 tahun habis ke tak habis kena keluar. Jadi dia pushing factor dekat situ. Dekat situlah kami cuba habiskan itu yang dapat 5 bulan, 10 bulan, 8 bulan habiskan. Jadi kita masuk tingkatan 4 tu umur dah 17 tahun. Dia lajak sikit. Kami buat setahun je kat situ. Umur masuk tingkatan 4, umur 17 tahun, SPM umur 18 tahun lah. Tapi Alhamdulillah semua dapat tajaan lah, Alhamdulillah, daripada JPA, MARA dan sebagainya. Tapi ini cerita dululah, sebab zaman tu tak ada lagi integrasi semua ni, kan. Sekarang ni dah bersepah, Alhamdulillah.
nak pergi mana dekat MRSM ada Ulul Albab, SMKA dah ada, IMTIAS ada, macam-macam ada. Yang dah buat elemen tahfiz ni lah, maknanya integrasi dua-dua. Jadi kita nak cerita kat sini kenapa waktu tu kami memilih usia 16 tahun ni, sebab kita nak macam Umi sebut tadi lah, komitmen untuk hafal Quran ni berat, besar sebenarnya, terutamanya bagi anak lelaki yang memang kita tahu sifat dia ni aktif. Bila nak menghafal Quran ni, dia kena menghadap Quran tu 24 jam. Jadi kalau dia tak ada motivasi yang cukup tinggi, dia belum matang, dia akan banyak buang masa kat situ, dia akan banyak main. Sebab tu kami pilih 16 tahun ni sebab kami yakin ini adalah usia yang matang untuk anak-anak kita. Kan, sebab ada kalau macam Farhan abang saya, dia pengalaman masuk di Mahat Tahfiz yang tak ada masa. Dia tak kisah, boleh duduk kat situ 5 tahun, 7 tahun. Pelbagai peringkat usia dekat situ. So kami jumpa dengan anak ada yang umur 8 tahun, 7 tahun macam tu. Kan, dah masuk Mahat Tahfiz, sepenuh masa menghafal Quran. So kita kesian tengok anak-anak kecil tu. Kan, dah kena tinggal berjauhan dengan mak ayah dia. Lepas tu bila kita tengok kat situ, dia bukannya menghafal Quran, dia main kejar ayam. Kan, main kejar ayam. Minggu depan kita tengok datang, ayam pula kejar dia. So itu dia kehidupan, dia punya kehidupan kat situ. Jadi kita nampak kita bimbang dia bazir masa dekat situ. Sudah dah 5 tahun, 6 tahun dia duduk kat situ, dapat baru 3, 4, 5 juz. So sayang, bila dia nak masuk balik, dia dah rasa ketinggalan dengan kawan-kawan dia lain. Dia rasa seolah-olah dia membesar dalam dunia yang berbeza dengan kawan-kawan dia. Tu kita bimbang sikit kat situ lah. Kan? Dan kalau dah extra